Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hashimah binti Sulaiman dari IPG Kampus Tengku Bainun akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Dari Kebi ke Kota Baru 1952-1957 Perkembangan Latihan Keguruan di Tanah Melayu. Berikutlah sedikit latar belakang tentang latihan keguruan di Tanah Melayu sebelum berlakunya Perang Dunia Kedua. Terdapat pelbagai jenis latihan keguruan di Tanah Melayu yang dilaksanakan secara kecil-kecilan dan bersifat tidak seragam, yang mana ini bermaksud latihan guru dijalankan bagi memenuhi kehendak-kehendak sekolah tertentu dengan menggunakan bahasa pengantar yang tertentu dan tidak ada satu latihan yang bersifat menyeluruh ataupun meluas. Latihan keguruan di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua dapatlah disimpulkan bahawa satu latihan yang mempunyai tujuan tertentu untuk pengajaran di sekolah-sekolah yang khususnya mengikut sekolah vernacular, dan latihan itu dilaksanakan secara tidak teratur ataupun tidak seragam antara jenis sekolah dan menggunakan bahasa pengantar yang berbeza-beza. Dan setiap latihan keguruan itu bagi setiap jenis itu adalah dihalalkan kepada satu tujuan dan kehendak yang tertentu sekolah berkenaan. Hal ini bermaksud latihan keguruan sebelum Perang Dunia Kedua adalah bersifat tidak seragam dan tidak ada satu latihan keguruan yang bersifat nasional. Apabila berlakunya Perang Dunia Kedua pada tahun 1941-1945, segala bentuk latihan keguruan yang pelbagai itu telah dihentikan pengoperasiannya, dan setelah tempoh Perang Dunia Kedua, British telah mengambil tindakan yang drastik dengan merancang semula sistem pendidikan termasuk latihan keguruan. Hal ini dapat terdapat dalam Ordinan Pelajaran 1952 yang mana kerajaan berhasrat untuk membentuk satu latihan keguruan yang seragam untuk semua kaum. Cadangan yang terdapat dalam Ordinan Pelajaran 1952 ialah menubuhkan latihan keguruan di maktab perguruan berasrama untuk semua kaum dan menetapkan latihan keguruan yang sama bagi semua jenis sekolah umum, aliran Melayu dan juga sekolah jenis umum, aliran Mandarin, Tamil dan juga Inggeris. Namun hasrat British untuk mendirikan maktab perguruan yang berbentuk berasrama di dalam negara tidak dapat dilaksanakan pada tahun 1950-an akibat daripada keadaan politik yang tidak stabil di Tanah Melayu pada waktu itu. Kebanyakan tenaga pengajar latihan guru yang di Tanah Melayu pada waktu itu ialah datang daripada luar negara. Namun diakibatkan oleh keadaan politik yang tidak stabil telah mengurangkan kehadiran tenaga pengajar. Hal ini telah menimbulkan satu idea di mana kerajaan persekutuan mencari jalan penyelesaian bagi mengadakan latihan keguruan di luar negara untuk melatih guru-guru bahasa Inggeris yang akan mengajar di sekolah menengah. Tindakan kerajaan persekutuan ialah membuat tinjauan untuk mendirikan maktab perguruan di luar negara. Maka maktab Kebi telah dipilih sebagai salah satu pusat latihan guru untuk mengajar guru-guru bahasa Inggeris ataupun untuk melatih guru-guru bahasa Inggeris yang akan mengajar di sekolah menengah. Dan Kebi terpilih kerana dilengkapi dengan segala kemudahan pembelajaran dan mampu menampung 300 orang pelajar dalam satu tempoh masa. Pemilihan Kebi juga dibuat bersesuaian dengan sekolah-sekolah yang berada di sekitarnya untuk dilengkapi dengan latihan mengajar. Jadi pemilihan maktab Kebi pada 1952 telah dimulakan dengan menghantar seramai 149 pelajar daripada Tanah Melayu yang terdiri daripada 65 orang pelatih perempuan dan 84 lelaki yang berumur antara 19 hingga 20 tahun. Kelayakan untuk mengikuti latihan di maktab Kebi perlulah memiliki sijil Overseas School Certificate OSC dan juga Senior Cambridge SC kelas pertama dan kedua. Kurikulum NTCC Kebi ialah menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya di samping mengajar mata pelajaran yang lain seperti kraft tangan, senaman, geografi, sejarah, sastra, matematik, bahasa Melayu dan juga psikologi kanak-kanak.
Seperti yang saya nyatakan tadi, pelatih diberi latihan untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran luar negara dan mereka juga dihantar untuk mengikuti latihan mengajar di sekolah-sekolah yang berdekatan dengan Maktab Kebi. Kejayaan pengendalian MTTC Kebi telah menyebabkan Kerajaan Persekutuan memutuskan untuk mendirikan MTTC kedua di Tanah Melayu. Maksudnya selepas Kebi didirikan, Kerajaan Persekutuan berhasrat untuk menggunakan kurikulum yang sama seperti Kebi namun dilaksanakan di Tanah Melayu bagi tujuan untuk meluaskan latihan keguruan dan menjimatkan perbelanjaan. Maka MTTC kedua didirikan di Pengkalan Cepa, pemilihan Pengkalan Cepa yang bersesuaian dari segi kedudukan lapangan terbang yang berdekatan dengan lapangan terbang dan juga bertujuan untuk memajukan kawasan Pantai Timur. Kepakaran dan kurikulum MTTC Kota Baru diambil sepenuhnya daripada MTTC Kebi. Pelaksanaan MTTC Kebi hanya mampu bertahan pengoperasiannya selama tempoh 3 tahun apabila terdapat pelbagai cabaran dalam melaksanakan latihan keguruan. Antaranya ialah kekurangan guru sekolah menengah di kawasan Pantai Timur untuk tujuan latihan mengajar. Hal ini menyebabkan pelatih terpaksa keluar daripada Kota Baru untuk mengikuti latihan mengajar, termasuklah sehingga ke Kuala Lumpur, Ipoh, Johor Bahru, Pulau Pinang, Seremban dan Melaka. Apabila pelajar dihantar untuk mengikuti latihan mengajar di luar daripada Kota Baru, maka sudah tentu perbelanjaan pengurusan yang besar dan kekurangan tenaga pakar untuk melakukan tinjauan semasa latihan mengajar. Hal ini menyebabkan MTTC Kota Baru ditutup pada tahun 1957 dan pelajar yang belum tamat pengajian dipindahkan ke MTTC Pulau Pinang yang pada waktu itu dibentuk pada 1957 kerana kelihatan lebih relevan apabila mempunyai sekolah menengah yang banyak di kawasan sekitar di Pulau Pinang. Rumusan daripada kajian ini, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu berjaya mewujudkan satu latihan keguruan untuk semua kaum selepas tamatnya Perang Dunia Kedua seperti yang tercatat dalam Ordinan Pelajaran. Rumusan yang kedua, pelaksanaan latihan keguruan ataupun Malaysian Teachers Training College di Tanah Melayu yang kelihatan tergesa-gesa menyebabkan MTTC Kota Baru hanya mampu bertahan dalam tempoh 3 tahun sahaja. Rumusan yang ketiga, MTTC menjadi penyumbang kepada perkembangan latihan keguruan di Tanah Melayu apabila berjaya menghasilkan ataupun mengeluarkan 1,500 orang guru bahasa Inggeris untuk mengajar sekolah menengah di Tanah Melayu dan hal ini bermakna MTTC menyumbang kepada perkembangan latihan keguruan di samping latihan keguruan yang sedia ada di Tanah Melayu. Rumusan yang keempat, sesuatu sistem pelajaran tidak boleh statik dalam satu masa tapi ia mesti berubah dan berkembang mengikut peredaran zaman. Berikut merupakan rujukan yang saya gunakan dalam kajian ini tentang Maktab Kebi dan juga laporan BANS dan juga buku-buku cenderamata yang berkaitan dengan Maktab Kota Baru. Okey, sekian, terima kasih.